Di Sabah ni dia ada macam 200 lebih etnik. Tempat itu akan spesifik hantu dia jenis apa. Parakang dia manusia, tapi dia ada amalan hitam dia lah. Kita panggil dia Bukit Perawan. Sebelah tengah malam, sesiapa yang limpas tempat itu kan, dia akan ditunjukkan dengan perawan. Semasa tu orang limpas tu, dia tidak nampak itu jalan. Jalan tu jadi bercabang. Berbulu, lidah dia panjang dan dia menjilat luka-luka yang ada di arwah bapa dia. Hotel ni berada di tengah-tengah bandar Kota Kinabalu. Satu susuk badan berdiri betul-betul di tepi tingkap dalam bilik itu. Tinggi, hampir sama tinggi dengan tingkap. Dia muncul sejak begini. Oi, nak gila kau. Aku ternampak Apa? Sekejap. Hush. Dah boleh ni, geng. Okeylah, tukarlah cerita. Penduduk kampung Bubuk Mas di Cinderian Perak diterapkan syahadat tiada sebarang unsur jenayah dikesan namun dijawab terusan tetap dilakukan sementara itu Ketua Polis Melaka Dato' Sultan Salam Setampa. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke dalam Seram Setempat, cerita seram di lokasi anda. Okey, untuk guest-guest sebelum ni, kita dah pernah dapat guest daripada Taiping, Kuala Lumpur majoriti lah. Memanglah ramai lah. Memang kita orang base kat Kuala Lumpur. And episod sebelum ni daripada Miri, Sarawak. And kali ni, atas request ramai orang untuk mencari di belah-belah sana, kita dapat seorang lagi guest daripada Sabah. So, kali ni kita berkenalan dengan Kak Dayang. Assalamualaikum. Hai semua. Dekat sikit Kak, dekat sikit. Sihat Kak? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Ni Kak daripada Sabah datang? Daripada Kota Kinabalu. Datang adalah kerja sikit. Kebetulan besok sudah mau balik. So kita mau berkongsi lah kan tentang cerita-cerita seram. Nampak pengorbanan Kak Dayang. Sanggup datang ke KL semata-mata untuk masuk podcast kita. Semata-mata. Betul. Special request. Special lah. Padahal esok dah nak balik. Sanggup datang sini sampai tengah malam ni guys. Okey Kak, boleh perkenalkan diri Kak? Kak berasal dari mana semua? Nama Dayang Surya. Asal daripada Sandakan, Sabah. Sebagai seorang penjawat awam. Dan bertugas di Kota Kinabalu. Jadi bila sebagai seorang penjawat awam ini, banyak tempat lah pergi. Kadang-kadang dikasih pindah-pindah kan. Baru-baru ni pun baru 4 tahun. Yang lepas saya bertugas di Kuala Lumpur. Oh, sebelum ni KL. Jadi baru masuk 5 bulan ke 6 bulan saya balik ke Kota Kinabalu. Berkhidmat kembali ke tanah air. Macam tu. Jadi kebetulan ada job di sini, kena jemput kan. Jadi saya dah nampak satu ni podcast. Saya menarik. Lepas tu dia ada lokasi dia daerah-daerah tertentu. Lagi menarik ni. Jadi saya PM tepi lah. Saya yang request PM tepi. Kena terima. So itulah sanggup datang. Sebab rare Kak. Susah kita nak dapatkan guest daripada Sabah ni Kak. Okay. Kalau tak kita orang kena pergi sana. Okay. Kira rezeki lah ni. Betul. Alhamdulillah. Doakanlah, insyaAllah kita akan buat tour kat sana lah. InsyaAllah. Banyak tempat di sana tu. Akak ada punya cerita seram kan? Inilah saya mau kongsi ni. Sebab kita plan ada 5 part lagi dengan Kak. Boleh. Untuk kita pergi ke sana. lokasinya terus. Tak berani Kak. Okay Kak, kalau dekat ini soalan yang saya tanya dekat guest sebelum ni lah. Kalau di Semenanjung kita ada Ponti, kita ada Pocong, gula-gula apa semua tu kan. Kalau macam di Sarawak hari tu, dia kata dekat sana pun nama lebih kurang je, cuma macam penanggal tu balan-balan. Macam ada kita tak? nak panggil itu perkataan tu. Ada tak macam kita sebab itu macam menyeru dia. Kalau di Sabah kita panggil dia Bibi Kuasa 2.
Nama saintifik Saintifik dia Bibi Kuasa 2. Sebab kalau diseru dia umpama dia kita panggil dia. Oh, Kalau nama di panggilan Sabah lah. Jadi kalau kami itulah salah satu kisah dia tu yang saya mau kongsi tu Bibi Kuasa 2 lah. Ada juga. Ada real punya lagi. Lepas tu ada tak macam kalau kita di sini ada jenis spesies-spesies macam tu lah. Ada tak spesies yang akak rasa dekat Semenanjung ni kita tak pernah dengar? Macam kita ada orang minyak lah dekat Semenanjung ni, ada toyol lah. Sana pun mesti ada juga Ada kan satu. Dia panggil, saya tidak pasti kalau di sini dia panggil parakang. Barakang. Parakang. Parakang. Apa tu? Parakang ni dia macam ini kisah waktu saya kecil lah. Dikisahkan dengan saya juga. Jadi kalau salah minta maaf sebab dia ada sebab di Sabah ni dia ada macam 200 lebih etnik. Betul. Kan? Jadi ada tempat-tempat itu tempat itu akan spesifik hantu dia jenis apa. Jadi kalau yang Parakang ini dia berlaku rumah di atas air. Kan di Sabah ni banyak rumah di atas air. Jadi kisah yang ini pula saya boleh kisahkan waktu tu saya masih kanak-kanak lagi lah. Akak ada pengalaman? Ada pengalaman juga. Parakang ni bentuknya macam mana? Ciri-ciri dia? Parakang ni dia macam jadi-jadian. Dia manusia, tapi dia ada amalan hitam dia lah. Jadi macam Bibi Kuasa 2 hanya kepala yang tertanggal. Sama juga. Tetapi yang Parakang ini dia boleh menyerupai binatang. Salah satu dia binatang dia adalah macam babi. Kan? Adalah binatang-binatang tertentu. Tapi ada versi lain juga. Tapi yang saya dikisahkan ini dan saya melihat sendiri benda lain. Dan saya mengalaminya sendiri. Waktu kanak-kanak, masa waktu saya budak-budak dulu, saya tidak suka tinggal satu tempat. Saya suka mencari keluarga mana yang ada kawasan sungai-sungai. Jadi rumah atas air tu di bawahnya terus sungai. Jadi bangun-bangun pagi-pagi saja terus terjun di bawah. Air dia lagi cantik lagi waktu tu. Jadi kalau sekarang ni kawasan tu sudah diratakan, sudah ditimbus jadi kawasan perumahan. Jadi tiadalah orang bilang mengenang mengimbau kenangan indah tu kan, masakan kanak-kanak itu sudah kurang. Tapi masih teringat lagi dah tahu masih kalau cerita-cerita sebab waktu saya masih kecil mungkin dengan izin Allah tu saya dibagikan kelebihan untuk melihat benda-benda tu. Senang nampak. Jadi kadang-kadang saya fikirkan ini manusia kah atau dia setakat mau kasih main saya? Bayangkan tiba-tiba di depan saya cuci piring macam begitu kan, dia limpas di depan, melompat-lompat. Limpas. Lalu limpas. Kalau di Sabah dia panggil limpas, lalu. Jadi dia limpas. Bayangkan kita cuci piring ni. Cuci piring masa tu umur saya baru dalam 10 tahun. Biasalah budak yang paling nakal, dia punya dendanya itu adalah cuci piring. Jadi malam kita kadang-kadang makan dalam pukul 10:30 malam kan. Dapur jauh lagi. Rumah 1 tingkat. 2 tingkat. Jadi kalau pergi dapur ni, kawasan rumah tu luas. Jadi kalau pergi dapur mesti ramai-ramai. Dia tak boleh sorang-sorang ni. Takut lah. Memang confirm boleh terlari daripada dapur. Istilah dia begitulah. Jadi saya lah kena cuci piring. Bayangkan adik-beradik 8 orang. Kalau makan satu kali berapa piring sudah kan? Jadi sebab tidak mau masak, jadi saya punya giliran adalah cuci piring. Masa saya cuci piring tu, saya punya abang sepupu ni, dia suka macam mengacau bah. Dia suka membungkuskan diri dia, ikat. Bayangkan diikat ni macam gula-gula. Macam gula-gula tu kan. Saya tidak mau sebut. Sebab macam orang Sabah cakap, kalau kau sebut dia datang. Jadi saya tak maulah begitu. Jadi ikat, tapi yang saya rasa dia bukannya benda itu, sebab dia pakai selimut yang ada corak. Mustahil pula benda itu pakai selimut kan? Selimut yang bercorak itu.
siap corak bunga-bunga yang dia pakai selimut tidur dia di bilik dia tapi tu. ni tak ada corak. Yang ini ada corak. Kalau sebelum ni benda tak ada. itu memang putih sejak kan. Betul. Tanah-tanah yang real punya lah. Konon lah real. Jadi yang ini betul-betul selimut tidur, tapi betul-betul ikat dan betul-betul lompat. Bayangkanlah saya di dapur, dia punya jarak tu di pagar rumah tu adalah dalam 3 meter. Dekat kan tu. Lepas itu tapi ada lampu lah di kawasan belakang itu belukar, macam semak-semak lah, ada beberapa pokok pisang. Jadi arwah bapa saya tu mengelak daripada orang masuk rumah pagar kan, dia letaklah beberapa lampu. Jadi ngam-ngam lampu tu di kawasan yang pokok-pokok pisang di belakang rumah. Sambil menyanyilah, padahal dalam hati tu kan, janganlah aku nampak, macam tu. Nasib malam itu memang mau cakap tak bagus pun ada juga. Yang lain masih lagi tu di dalam ruangan yang meja makan kan, masih bercerita. Okey, saya dengar lagi bising-bising. Okey, selamat lagi ni. Saya satu orang saat ni kena cuci piring. Cuci. Tengok apa si Nan buat di luar ni. Kenapa dia main lompat-lompat? Jadi dia lompat. Lepas itu dia patah balik, lompat. Apa dia? Tapi dia punya lompat tu kan, lompat bukan yang tinggi. Sikit-sikit je. Dia lompat tu macam lampu tu, dia macam ada beberapa kaki lagi untuk dia sampai ke lampu tu. Lampu tu tinggi kan. Jadi dia lompat tu, dia punya alunan lompat dia tu kan macam irama, toing toing macam tu. Saya perhati sejak kecil besar aku tengok kau ni ya. Cuba kau kalau kau datang memang aku baling kau dengan piring. Saya macam gitu. Tiba-tiba dia keluar daripada pintu dapur tu yang tempat meja makan tu kan. Bob, nah piring, cuci lagi. Saya menoleh. Saya tengok balik depan. Saya menoleh lagi. Bukan kau di luar tu? Apa kau ni? Aku makan di sini. Bila masa lagi aku keluar? Tiada lagi tunggu 2-3 saat, buang piring, pedulilah kalau pecah ke gelas ke apa. Saya lari. Semua terkejut. Kenapa lari ni? Semua pun ikut lari. Bayangkanlah waktu lari tu semua suara keluar. Suara tu bukan suara lembut. Tolong. Jadi kan mama saya di atas. Hoi, apa kamu buat di bawah tu? Pucat semua. Jadi saya pergi cerita lah. Bila saya cerita kan, arwah bapa saya cakap, yang kamu pergi bising-bising di bawah itu kenapa? Rupanya itu adalah laluannya. Ada masa-masa tertentu, bukannya malam Jumaat waktu tu. Ada masa-masa tertentu dia akan limpas tempat tu. Laluan dia lah. Dalam bahasa Sabah kami lah. Jadi bila laluan dia akan sama ada kalau ada rezeki dia tonjolkan diri. Dia kalau tidaklah. Begitulah kisah yang pertama. Tapi kebetulannya dah nampak pula. Kebetulan saya yang kerap nampak di rumah tu. Jadi pengalaman untuk melihat benda-benda ni kan waktu kecil, sehingga kan saya memang takut lah kalau mau pergi tandas pun kan, saya akan minta teman, minta kawan lah sama saya punya adik. Dorang bising tak peduli, yang penting mari kau bangun. Ikut je. Walaupun pukul 2 pagi saya kasih bangun. Sebab saya akan ternampak benda tu. Itulah rezeki saya lah tu kan, boleh nampak. Waktu kecil lagi lah macam tu. Belum intro lagi, Kak Dayang dah sharekan kisah yang pertama. Tapi okey lah, seram kan. Awal-awal pun dia punya intro pun dah lain macam Padahal banyak lagi cerita Kak Dayang nak bagi tahu ni. Okey Kak, akak berasal daripada Sabah di Sandakan. Daerah Sandakan. Ini pun soalan yang selalu saya tanya dekat guest saya. Kalau di Sandakan, di mana tempat yang paling red flag, yang paling orang cakap jangan pergi? Seram lah, yang paling seram. Kalau pengalaman saya lah, kampung kami ni di Bintang Mas, iaitu limpas kawasan Batu 32, limpas lagi Beluran.
Jadi perjalanan dia tu kalau zaman 80-an mau jugalah 3-2 jam untuk limpas kawasan tu. Jadi arwah bapa saya ni dia ada rumah di kampung tu kan. Jadi kami kerap balik kampung sebab saya paling suka mandi sungai. Setiap kali cuti hujung minggu ke ataupun cuti sekolah, memang saya minta lah dengan bapa balik kampung macam itu. Jadi kawasan yang memang kalau orang Sandakan lah, orang Sandakan ataupun siapa-siapa yang selalu limpas di kawasan start daripada Sapinango simpang itu menuju ke Beluran, ada satu simpang, satu jalan kita panggil dia Bukit Perawan. Bukit Perawan. Bukit Perawan. Apa ni? Dia bukit itu dia macam kembar. Bukit berkembar. Tapi kami panggil Bukit Perawan sebab kawasan itu kalau sebelah tengah malam kawasan tu, sesiapa yang limpas tempat itu kan, dia akan ditunjukkan dengan perawan. Kadang-kadang 2-3 perawan. Perawan ni perempuan. Okey. Okey, dia bukan yang ponti tu. Tapi dia nampak dia perawan kan, jadi itu yang dipanggil tempat tu adalah Bukit Perawan. Begitulah dikisahkan dengan kami yang masa kanak-kanak lah. Jadi memang nama tempat tu Bukit Perawan ataupun digelarkan? Memang tempat itu digelarkan Bukit Perawan. Tapi bukan nama dia lah, bukan nama dia nama ada rasmi dia. Satu apa ni, saya lupa dia punya nama dia tu sebab dia ada sungai, sebab laluan dia tu kiri kanan dia adalah kelapa sawit. Tapi sebelum dorang buat kelapa sawit kan, waktu tu hutan lah kiri kanan tu, dan bukit itu apa ni. Dan saya tertanya-tanya, bukit ni kenapa tidak ditoreh, tidak diratakan untuk buat kelapa sawit? Sebab kiri kanan kan sudah kelapa sawit. Jadi barulah arwah bapa saya ni mengkisahkan. Bukan setakat arwah bapa saya bercakap lah. Arwah bapa saya ni setiap malam dia suka bercerita. Jadi kami ni kan okey, masing-masing ni ambil bantal. Okey bapa, pak cerita. Jadi bedtime story. Jadi dia bercerita lah. Sudah bercerita, barulah kami ketakutan. Begitulah. Jadi tempat itu senantiasa berlaku accident. Senantiasa accident dia itu bukan accident kecil-kecil, sehingga kan mengorbankan nyawa. Mati, on the spot mati. Jadi kisah ini berlaku dengan sepupu saya sendiri. Akak pernah ada kejadian kat situ? Keluarga yang terdekat. Sepupu 2 kali ke 3 kali. Habislah kalau dorang tahu ini apa ini si Bob ni, dah ingat keluarga. Macam itulah. Jadi waktu tu dorang macam dekat tengah malam kah. Saya pun, sebab benda ini berlaku waktu saya tingkat sekolah menengah lah kan. Jadi kejadian itu subuh pukul 2 pagi ke 3 pagi. Accident. Dia bawa arwah bapak dia pandu. Dia yang selamat, arwah bapak dia tidak selamat. Waktu tu. Jadi dia mengisahkan balik, tapi bukan direct dengan kami lah. Yang abang sepupu saya dia bercerita dengan makcik saya kan. Jadi cerita itu waktu kenduri, kami didengarkanlah cerita itu balik. Jadi masa dia limpas itu tempat, dia mau balik ke Sandakan. So diorang ada satu rumah lagi di Sandakan, dari kampung lah. Semasa diorang limpas tu, dia tidak nampak itu jalan tu jadi bercabang. Tiba-tiba macam iya, dua. Tiba-tiba jalan lurus. Kalau siapa-siapa yang limpas biasa jalan tu Sapinango menuju ke Beluran di Bukit Perawan itu, jalan itu lurus. Memang satu jalan je. Kalau dia ada simpang pun, dia tidak akan, orang bilang, menampakkan 2 cabang. Tiba-tiba. Tapi di sana kebiasaannya orang limpas pada pukul 2 ke 3 subuh, diorang selalu ditemukan insiden-insiden atau peristiwa macam begini. Jalan sama ada jadi 2 ataupun dia ditutupkan mata, dia tidak nampak jalan. Jadi peristiwa yang dia hadapi ini adalah mata dia ditutup.
pertama. Lepas itu dicuba lagi buka mata dia. Bila dia buka mata, jalan tu jadi 2. Dia cuba pastikan diri dia tu dalam keadaan stabil supaya pemanduan dia itu kan. Tapi bayangkanlah bah, kalau jalan jadi 2 dan kelajuan yang dia bawa tu 120 km sejam. Tiba-tiba bercabang depan. Di depan. Jadi memang sedih jugalah. Dia termasuk gaung kawasan kelapa sawit. Ada longkang tu kan. Dia ada satu jalan yang menuju masuk ke kawasan kelapa sawit tu. Di situ dorang terbalik. Saya rasa dorang terbalik macam 2-3 kali terbalik di jalan baru masuk dalam longkang. Masa dia masuk dalam longkang, confirm kawasan itu kalau sudah subuh mana ada lagi kereta-kereta limpas kan. Dia sunyi sepi lah, kosong. Jadi bila dia accident tu, perkara yang pertama dia memang ada terpengsan sekejap. Lepas itu bila dia sedar, dia nampak arwah bapa dia itu, saya tidak ingat lagi sama ada terpelanting keluar atau dia terpelanting keluar. Terpelanting ni dia terhumban keluar. Jadi masa dia lampu kereta tu menyala ke arah arwah bapa dia. Apa yang dia nampak? Di sini yang kami rasa macam betulkah begitu? Nampak apa? Dia nampak ada satu badan besar kan, seakan-akan macam anjing, tapi berbulu, lidah dia panjang dan dia menjilat luka-luka yang ada di arwah bapa dia itu. Jilat. Dia tidak dapat bangun sebab dia tersekat. Dia cuba untuk bantu bapa dia tu. Dalam proses itu dia cakap, bayangkanlah berlaku situasi itu dalam tempoh 5 ke 10 minit. Cuba kalau kita berada di situ kan, bapa lepas tu dalam situasi macam tu, benda tu memang tidak ada perasaan takut sudah. Seboleh-bolehnya dia cuba selamatkan arwah bapa dia kan. Dia cuba keluar daripada tempat duduk, dia tersekat. Apa yang dia boleh buat, dia hanya mampu menangis sambil menyaksikan benda itu menjilat darah. Sehinggalah dalam pukul 4 lebih, bayangkan kejadian tu 2.30 macam tu kah, dekat pukul 3, 4 lebih, 1 jam lebih kah, dekat 2 jam baru ada orang limpas dan ternampak yang kereta tu terbalik. Barulah ada boleh yang selamatkan. Cuba tarik dia keluar. Dia cuma mampu hanya tunjukkan arwah bapa dia tu di mana, minta untuk bagi dia ke tepi jalan tu. Jadi itu antara peristiwa yang boleh kami kisahkan sendiri sebab dia berlaku dengan keluarga kami. Lain lagi kalau cerita-cerita dengan yang kami dengar tu, tapi itulah peristiwa dia Bukit Perawan. Jadi setiap kali kami limpas di Bukit Perawan tu kan, apa yang dipesan-pesan lah, diingat-ingatkan kepada pemandu-pemandu yang menggunakan itu jalan, sampai jalan itu sampai kawasan Sapinangong tu sudah mula kontrol untuk pemanduan, jangan laju. Beringat-ingat, berdoa di dalam diri, apa ayat yang dia ingat, bacalah. Kalau ada surah, pasanglah surah di kereta. So itulah pesan-pesan kami supaya dilindungi daripada benda-benda yang tak diinginin dan tidak ditutupkan mata. Jadi peristiwa tu kan memang setiap kali kami limpas itu sampai sekarang lah. Baru-baru ni saya balik ke Sandakan, asal siap limpas itu kan saya otomatik terus kena on saya punya pemikiran tu kan. Bang, suami kan pandu kereta dari Sandakan balik ke KK, slow kereta, padahal dia bawa tu 80 km saja tu. Slow kan? Slow, tapi saya minta dia kasih slow lagi, at least dalam 50 ke 60. Sebab orang yang lain yang dibawa di belakang kereta tu pun tetap akan
buat macam tu. Semua slow. Memang orang-orang situ dah tahu dah. Dia akan slow. Kecuali kalau dia yang kelang kabut, ada something yang dia kejar, dia laju lah. Ataupun dia sudah biasa tempat tu. Itu terpulang lah. Tetapi kalau yang macam kami ada mengalami kisahnya itu antara yang kami tak boleh lupa lah. Sebab dia related to keluarga sendiri kan. Betul, sebab dia melibatkan sampai kematian kan. Cuma bila dinampakkan tu, dia bagi tahu mata Makhluk yang tu. makhluk tu seakan-akan macam anjing tapi lidah panjang. Jadi sampai sekarang lah kita akan ternampak gambarannya benda tu ada di situ. Itulah Terbayang-bayang lagi. antara kawasan yang kalau disandarkan tu senantiasa kami berhati-hatilah. Okay, kepada korang semua yang pernah tahu kisah di Bukit Perawan ni, so hati-hatilah kalau lalu dekat situ kan. Kita tak nak apa-apa kejadian yang tadi gini berlaku. Macam Kak cakap, kalau jalan kat situ slow down lah. Okay Kak, kita rehat dulu. Boleh? Lepas ni Akak ada lagi 4-5 cerita. Awal-awal pun dah panjang lah ni. Introduction Akak Dayang dah bagi cerita. Lepas tu bila tanya apa yang paling seram, Kak Dayang pun ada cerita. So ada banyak lagi ni. Korang standby, stay tune. Lepas ni kita rehat dulu bersama Kak Dayang lepas ni. Okay, Assalamualaikum. Seram setempat. Okey, kita kembali lagi ke dalam Seram Setempat, cerita seram di lokasi anda. Masih lagi bersama dengan Kak Dayang. Cerita seram di Sabah, specifically dekat Sandakan lah. Tadi intro je 24 minit. Belum start cerita seram yang pertama lagi. Dah ada 2 cerita seram dah Kak Dayang bagi. Okey Kak, cerita seram yang pertama Kak, apa dia? Okey, cerita seram yang pertama, sebab saya ni penjawat awam kan. Okay, bila jadi penjawat awam, banyak tempat-tempat lah disuruh pergi. Saya mula kerja sebagai penjawat awam ni tahun 99. Kejadian ini berlaku pada tahun 99. Jadi biasanya kami punya agensi jabatan ni waktu tu tidak ramai orang. Jadi siapa-siapa jemputan kan, kami lah juga yang pergi. Suruh menyanyi, pergilah menyanyi. Suruh pergi cover story, pergilah cover story. Jadi ada satu arahan ni, sebab ada satu agensi ni dia buat book of record. Okey, deklamasi saja. Berada di kawasan Teluk Likas. Maknanya di sini dalam tempoh 78 jam kah? Kalau tak silap saya, dia mau pastikan dalam tempoh 78 jam ataupun tempoh tu lah. Saya tidak ingat dia punya berapa jam yang dia mau rekodkan. Tidak akan berhenti orang buat deklamasi saja. Jadi penjawat-penjawat awam ini adalah dia punya jadual. Agensi ini sekian pukul berapa, agensi ini sekian pukul berapa. Mentang-mentang lah kami ini kan main boleh macam tu. Okay kami dibagi pukul 1 pagi deklamasi. Jadi 1 pagi, bukan 1 petang Yelah, tengah-tengah malam. Jadi kan excited lah saya dengan kawan saya ni, 2 orang lah. Dua kawan saya perempuan juga, dia yang pandu kereta. Kami sampai dalam pukul 12.15 di kawasan tu. Perkarangan kawasan tu adalah perkarangan tempat dia lah. Memang lokasi untuk deklamasi saja, kawasan dekat Teluk Likas tu. Okay. Luas itu tempat. Ada dewan besar. Lepas itu sementara yang bestnya ni, sementara tunggu orang deklamasi sajak tu kan, dia buka booth karaoke. Jadi saya ni paling pantang kalau nampak booth karaoke. Saya bilang, oh ini best ni, ada karaoke. Jadi kita tidak mengantuk kan. Lapu diri dulu, tulis, okay, wakil daripada siapa, ada 2 orang. Tengok betul pukul 1 pagi kami punya giliran lah untuk deklamasi saja. Masuk dulu, tunjukkan muka dulu. Okay, tunjuk, sebab ada ketua-ketua jabatan juga waktu tu, sama-sama deklamasi saja. Sudah dalam 10 minit, dekat-dekat 12.30. Tadi 12.15 kan, dekat 12.30. Jom keluar kita Wan, keluar kita. Mana lagi Kak? Biasalah karaoke macam tu. Oi Kak, anda lama lagi ni, 30 minit lagi. Lama tu. Kau coba kau tengok
sekejap sabar. Sempat Menyanyi satu lagu 4 minit 3 minit begitulah kan. Begitu. Jadi keluarlah kami ni. Bila keluar, waktu kami sampai itu tidak ada hujan. Cuaca bagus. Bintang boleh nampak lagi lah waktu tu. Jadi kan keluar sejak ambil buku terus. Ada jugalah beberapa orang yang tengah menyanyi di sana. Jadi sebentar tunggu giliran ni, ada satu orang pegawai tu, dia menyanyi. Saya buka lah buku tu. Wih, banyak pula lagu-lagu. Biasalah zaman tu kan, lagu-lagu Indonesia memang kami akan pau lah. Macam tu, kami akan on lah lagu-lagu tu. Oh okey, ini aku nyanyi, ini. Wih, macam 4 sudah aku pilih ni, Wan. Dapat. Kau pilih saya, Wan. Okey. Tiba-tiba saya menoleh ke kanan. Daripada booth karaoke tu, set karaoke tu kan. Dia ada kerusi yang khas untuk yang tengah menunggu, yang menyanyinya di depan dalam 3-4 kaki lah. Langkah, bukan kaki, langkah. Jadi dekat lah bahkan. Saya menoleh ke kanan. Saya di luar pagar itu dalam 10 langkah kah macam tu. 10 langkah kaki pagar sudah. 10 kah? 10 meter kah? Sorry, bukan 10 langkah. Dia macam 5 meter. Kan dekat kan tu. Tak jauh. Pagar dia tu. Di luar daripada pagar itu barisan lampu-lampu. Jadi terang lah laluan tu. Tapi nampak belukar lah hutan-hutan kan. Saya nampak seorang perempuan pakai tudung putih. Dia bukan putih betul lah. Tudung, baju macam jubah. Dia bukan putih tetapi dia macam warna-warna kuning sikit. Macam lusuh. Lusuh. Yes. Dia tapi kemas lah juga. Macam tudung tu kan terletak lah. Bukannya yang orang dia macam orang-orang kampung lah. Sebab di sebalik daripada tempat itu ada perkampungan betul di tepi-tepi teluk tu. Aku bilang, tapi dalam hati lah saya tidak bercakap. So si Wan tu di depan sudah bagi kami punya tajuk-tajuk lagu begitu. Jadi saya perhatikan sambil buku tu dalam hati. Buat apa juga dia tengah-tengah malam ni? Dia mau pergi mana dalam hati ni kan? Apa sih tu? Gerimis tu kan. Hujan benih. Sebab dia ada kemah kan. Mula-mula tu saya duduk di kawasan yang tidak berkemah. Dia bariskan kerusi itu. Last saya tarik itu kerusi masuk di dalam perkemahan tu, kawasan perkemahan. Tapi tidaklah dalam sangat. Jadi masih lagi terfikir ini. Lepas tarik itu saya sudah tarik kerusi masuk dalam, menoleh ke kiri. Sebab saya sudah nampak dia punya badannya itu macam ke arah menuju ke kiri kan. Jadi saya daripada sini tengok dia mau pergi mana ni, dalam hati lagi nak bercakap ni. Bila saya menoleh, tiada ya. Hilang. Depan ni adalah tiada dinding, tiada yang menyembunyikan tu pandangan kan. Sebab dia kemah saja. Dia macam limpas sejak begitu tu, limpas begini. Saya terus menolehkan kerusi, saya tarik, pandang tempat lain, patah balik. Kau tahu apa yang berlaku? Lutut kaki ini rasa macam tiada tulang. Saya terus melutut yang tidak boleh berdiri. Lemah, kaki lemah kan. Pernah saya nampak satu movie Cina lah. Kalau dia nampak benda tu, dia macam freeze ataupun dia terduduk dan dia mengheret badan dia. Selama ini saya bilang bodoh juga pelakon dia ni. Sudah nampak benda ni larilah. Apa lagi kau mau melutut, mengheret badan kau kan? Rupa-rupanya Allah tu bagi saya ujian tu, rasa betul. Kena kat diri sendiri. Kena dengan diri sendiri. Saya terduduk kan, mau berdiri tak dapat berdiri. Dalam ni kan, cuba baca surah-surah lah, apa-apa yang saya boleh baca lah, tidak dapat habis.
Al-Fatihah pun tak pandai habis. Aku bilang kenapa sudah nih, cuba try Ayatul Kursi pun tak pandai habis. Last tarik nafas, tapi yang ini badan menggigil sudah nih. Si Wan daripada depan tu dia terkejut sebab Nampak kerusi yang apa saya tarik 3. Sepatutnya saya duduk di sana kan. Saya bukan duduk, saya terus melutut di situ. Jadi dia, kenapa kak? Saya tak boleh cakap apa-apa lagi. Dia cuba tarik. Tunggu. Saya tak boleh berdiri. Kejap. Tapi menggeletar sudah ni. Dia sudah perasan ni. Kenapa kakak ni bergegar ni? Kakak, okey kakak. Baliklah kita. Kejap, sabar dulu. Tapi memang saya punya muka ni, yang ini semua memang rasa macam tertarik itu semangat. Terasa. Lepas tu sekejap. Bila saya dapat baca saja surah Al-Fatihah tu habis, Ayatul Kursi tu habis, pengalaman lagi. Wah, itu angin tiba-tiba kan tidak tahu daripada mana tu angin, sini rasa meremang, tapi anak mata ni benda tu ada di belakang saya. Ush. Ini dia dapat naik. Lepas tu kan, Wan, bolehkah kalau kita nak bersajak? Dia sudah di tepi saya. Kenapa kak? Dia memang tahu saya ni boleh ternampak benda tu. Sebab banyak kisah-kisah kan, dia bersama dengan saya. Memang dia akan tahu, kak, kenapa kak? Kakak ada nampak. Dia bisik lah. Saya tidak mau cakap sebab saya nampak dari anak mata ni kan, bila dia di sini. Jadi anak mata tu dia di belakang kerusi yang 3 tu. Dia macam tunduk macam begini. Kau rasa macam mana? Kau boleh bangun? Gila. Lepas tu saya baca sampai angin tu habis. Hujan tu yang gerimis tu ada kuat sikit kan. Sudah selesai, terus dapat bangun, terus bawa lari. Tiada sudah karaoke. Sampai pegawai tu, wih, Dayang, nak kamu mau nyanyi? Nak lah bang, cukup lah bang. Pukul berapa sudah ni? Pukul 1 kami apa? Tapi dalam ni kan, macam hilang semangat ni. Nasib baik, dapat juga lah deklamasi sajak. Cuma sekali lah. Sepatutnya kami punya giliran tu ada pukul 3 pagi lagi. Kami kasih cancel, minta antar. Bayangkan lagi ya, dalam kereta. Sudahlah dia bawa van. Kami duduk di depan. Aku balik-balik tengok cermin, side mirror. Janganlah benda tu ikut di belakang. Takut ternampak lagi kan. Masa itu saya tinggal tingkat 3. Saya rasa saya cuma melangkah tu 1 tingkat saja, sudah sampai rumah. Tahap kelajuan tu kan. Cepat-cepat naik kan. Cepat-cepat naik. Tapi malam tu memang tak dapat tidur. Besoknya demam geng. Memang demam. Dekat 6 bulan juga lah tak berani pergi tempat tu. Trauma terus lah. Sebab benda tu betul-betul berada di belakang. Selama ni kan kita nampak jauh. Yang saya lah jauh. Tapi ini kau mau tengok kan? Kau tanya aku siapa kan? Mungkin begitulah kan? Tapi terbayang-bayang lah. Berapa hari tu memang terbayang-bayang. Gila weh. Itulah saya bilang pengalaman. Tapi masih menjadi misteri lah, tak tahu sampai sekarang masih. Itulah saya boleh mengisahkan benda tu sebab kan dia masih terbayang-bayang. Ada cerita kat siapa-siapa yang lain, orang-orang lain tahu ke, orang-orang situ tak tahu ke? Tak ada. Rupanya ada. Memang tempat orang situ itu tahu lah. Memang sebab itu tempat dia memang kawasan orang bilang kalau waktu pejabat adalah orang, tapi itu tempat tidak ramai pekerja. Kawasan dia luas betul tempat. Jadi memang laluan-laluan. Begitulah juga yang daripada awal saya cerita tu kan, memang ada laluan dia. Yalah, kita tinggal di dalam dunia kita kan, dorang pun ada alam dorang. Jadi itulah laluan dia. Kita kena terima lah, kita boleh hidup dengan alam dia, kita hidup dengan alam kita. Jadi bila dikisahkan begitu, patutlah boleh nampak kat situ kan. Sebab ada lagi satu kisah dekat situ juga. Di situ juga. Saya punya college berhampiran kawasan tu. Ini waktu saya college tahun 1997. 97. Boleh cerita terus. Terus boleh. Waktu tu kami habis makan malam pukul 7 selepas maghrib lah. Selepas isyak.
Sama juga gerimis-gerimis. Aku pun tak tahulah asal gerimis sejak memang ternampak-nampak lah benda ni. Kami punya asrama tu dia berganding antara asrama lelaki sebelah kanan, asrama perempuan tu sebelah kiri. Kan? Jadi kantin kami tu di depan. Ada satu jalan lah. Kami akan cross jalan tu baru pergi ke asrama perempuan. Saya dengan kawan saya ni ada dia satu tingkat. Ada bilik-bilik itu kan memang berpenghuni kecuali satu bilik yang betul-betul menghadap kantin dan menghadap laluan yang mau masuk ke asrama tingkat 1. Tempat itu sudah kena kunci, memang tidak akan dibuka sebab setiap kali orang tinggal di sana, pelajar-pelajar college itu tinggal di sana, akan ada histeria, gangguan. Jadi dorang sudah kunci. Bayangkanlah malam pukul 7.30 malam kami limpas tempat itu. Hai, tapi yang ini tinggi weh. Apa yang tinggi? Satu susuk badan berdiri betul-betul di tepi tingkap dalam bilik itu. Tinggi hampir sama tinggi dengan tingkap. Saiz tingkap tu. Tinggi dia. Saya tarik, Siti, kau nampak apa yang aku nampak? Apalagi ni Dayang, kau ni sudah-sudahlah malam kita ini. Tak, saya tidak sudah boleh tengok di atas tu sebab kan sudah macam telok. Saya bilang saya nak mau tengok, tapi benda tu macam menengok kita. Merah matanya. Jadi kan itu CCTV kah apa? Takut kan? Yeah. Sebab dia gelap, tapi dia ada lampu daripada luar. Jadi nampaklah bayang-bayang tu. Dia tidak ada tabir. Memang kosong. Yang kami nampak adalah orang bilang katil-katil yang bertingkat punya kan. Memang kosong. Sekali dia tengok, dia lari dulu. Dia nampak, dia lari. Dia lari dulu tapi dia nak bagi tahu aku nampak. Dia tengok sejak macam begini. Wui, lari. Jadi saya yang tinggal. Jadi aku ni mau lari kan tak? Sebab macam tak dapat lari. Waktu tu memang paksa sejalan. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Lari masuk dalam kami punya asrama tu. Kami punya bilik di bawah. Masuk sejak pintu utama tu, belok kanan, terus kami punya bilik. Saya tengok saya punya kawan sudah dibawa katil. Menyorok. Dia menyorok, punya lepas takut. tu dia punya menggigil itu kan. Tak boleh. Kita cakap pun, aku mau ketawa kah? Aku mau kesian dia ni. Dia punya masuk di bawah katil tu, sedangkan double decker kan kayu. Bayangkan kayu double decker di bawah katil tu. Kalau masuk beg tu, beg yang paling kecil dia boleh masuk lagi di dalam. Tahap ketakutan itu kan. Kalau dapat tengok tu ngingis sebelah atas dia tu, dia paksa badan dia tu masuk sampai di bawah katil tu. Jadi aku bilang, apa yang kau nampak Siti? Apa yang kau nampak? Aku bilang, dia nak mau tengok sudah muka saya. Dia ambil dia ada pakaian ke apa, dia tutup muka dia. Dia bilang, aku nampak benda tinggi berbulu tengok kita, tunduk macam tu. Dia bilang. Jadi aku bilang, aku cuma nampak, aku cerita lagi lah, aku cuma nampak yang tinggi sama mata dia merah. Itukah kau nampak? Itulah itu Dayang. Jadi macam mana kita ni sekarang? Mau keluar ke indah? Sinilah kita diam-diam. Apalagi malam itu tak tidur. Tak boleh tidur. Tak dapat tidur. Mau pergi tandas pun kan kami tak dapat pergi tandas. Sebab tahap dia tu kan, betul lah, bila nampak benda-benda macam begini tiba-tiba kan, apapun yang dorang cakap, kau jangan takut. Kalau kau takut, benda tu akan kasih takut kau lagi. Geng, kalau sudah kau nampak, nada sudah perkataan tu. Dah tak boleh. Tak boleh, sudah runding. Jadi aku bilang, dah apalah, besok sejaklah kita pergi tandas Siti. Lepas tu yang bikin lucu dia kan, itulah aku bilang, aku ni mau ketawa kan mau tidak, dia mau juga pergi tandas. Dia ambil sejak baldi dia, di situlah dia pergi buang. Habis dia bilang, tak, aku mau pergi keluar. Tandas tu dia macam 4 segi kami punya asrama tu. Keluar bilik kami, terus sejak ke kanan sudah toilet. Tandas yang berkongsi lah kan.
Tapi memang kami tidak mampu, sudah mau keluar. Itu kisah yang kami nampak di college lah. Berhampiran kawasan tu. Maknanya kawasan itu akan senantiasa ada benda-benda Area yang sama. area yang tempat sama. tadi tu kan. Cuma jenisnya itu berbeza-beza. Yelah, kalau dah orang cakap tempat laluan, macam-macam lah dia kat situ. Itulah. Ada lagi cerita dia. Masih di situ lagi. Masih di situ lagi. Di tempat yang sama, tapi Di college. di college, kami college, tetapi tempat dia adalah di tepi pantai. Sebab kami punya college tu dengan tempat yang kami deklamasi sajak tu adalah berhampiran dengan pantai bah. Tepi-tepi pantai tu kan. Mungkin Jadi orang-orang mau di diteruskan Sabah lagi? tahu kan. Dia kawasan dia tu ada dekat dengan bangunan ikonik Sabah yang bulat tu di tepi tu. Kalau orang apa tahu tu Yayasan Sabah. Ikonik, antara ikonik di Sabah. Yayasan Sabah tu kan situlah area dia juga. Mesti orang tahu lah situ. Tapi tak boleh nak sebut lah. Okey. Okey, boleh tak cerita lagi? Sambung. Di pantai pula. Sebab dia tempat yang sama kan. Yelah, boleh. Jadi peristiwa yang ini, kami ni setiap bulan kami ada dapat elon makan bah. Bila masuk college tu kan, dapatlah elon makan. Tapi biasalah bah, elon makan yang dibagi itu kalau remaja-remaja ini, remaja begitu. Tak pandai cukup. Tak Sudah cukup. sampai hujung, macam juga orang bekerja kan, hujung-hujung bulan tua, makan Maggi sudah. Jadi disebabkan di kawasan pantai kan, di kawasan pantai, pandailah sebab kami yang stay di asrama ni ada yang daripada Tawau, Sempurna, macam saya Sandakan, orang-orang pantai timur bah. Jadi mana yang pandai menjala ikan, apalagi ambillah kemahiran tu kan. Nak pergi menjala. Pergi menjala lah ni. Sebab nak makan. Tepi pantai kan, sebab gara-gara mau makan. Duit elon sudah tinggal dapat beli beras saja, ataupun kami di kantin dapat beli nasi saja RM1, dapatlah untuk 3 orang. Kami ni macam adik-beradik bah waktu di college tu. Jadi kalau ada yang kelebihan tu, berapa duit kau? RM2. Aku ada RM1. Kita bagi nasi RM3. Okey, kita kongsi-kongsi. Jadi lauk itu yang ada idea daripada orang Tawau ni. Aku ada idea, kita pergi tangkap ikan. Jadi kebetulan kejadiannya itu, saya tidak terlibat dengan situasi itu. Kami di kantin, lepak-lepak di kantin. Sebab kami punya part, beli nasi saja. Kami tunggu dorang punya lauk. Contoh begitu. Jadi dorang ni kebanyakannya senior lah. Ada sudah bawa baldi ni, bawa baldi, galen, pergilah sana. Ramai dorang. Tapi dorang pergi itu adalah waktu sebelum maghrib, dalam pukul 4 lebih ke 5. Pergi sudah ni. Sekali pergi, tiba-tiba habis maghrib itu berlarian. Dia punya jarak daripada pantai itu pergi college kami itu kan macam 2 kilometer lah juga. Jauh. Tapi nampak dia lari masuk. Durang lari itu kan macam yang tak cukup tanah. Sampai di kantin tu kan bertaburlah durang punya baldi tangkap ikan ni, jaring. Jala dia tu kan. Bertaburlah di sana. Lepas itu semua muka pucat. Kami bilang, kenapa kamu? Sebab senior kan kami sorong lah, senior juga yang bercakap. So junior nanti tak sesuai pula kan. Jadi sambil dorang bercerita tu, kami di meja sebelah mendengar lah. Sebab kami ni kelaparan sudah ni, tunggu nasi sudah ada, lauknya mana, contoh begitu. Jadi dorang pergi cerita, masa dorang tangkap ikan mau dekat-dekat maghrib itu, dorang heran ikan tu macam naik ke darat, banyak lagi tu, naik ke darat, yang pandai melompat-lompat lagi tu. Jadi dorang kan excited. Rupanya dorang macam dipancing sampai lah mau dekat di tengah pantai tu, masuk ke dalam air. Waktu tu masih lagi surut. Dorang tak perasan rupanya air semakin dalam. Dia macam kena pancing tau. Untuk ambil pergi ikan. Sebab tengah. masing-masing dorang ni dengan baldi kan tinggal macam mengaut begitu. Banyak ikan. Jadi yang satu orang ni perasan, dia tengok di pokok, ada pokok besar dekat tepi pantai itu kan, ada budak kecil di sana. Dia macam bersembunyi di sebalik pokok tu, macam menengok begitu kan. Tapi dia ni mau dekat-dekat maghrib sudah ni situasi dorang ni. Jadi dia heran, kenapa budak ni di sebelah dalam sikit ada perkampungan bah.
perkampungan kan. Jadi kenapa pula budak ini apa nih di tepi-tepi tu baru tu macam bertapuk-tapuk lagi, bersembunyi-sembunyi kan, bertapuk-tapuk. Jadi dia pergi perhatikan, dia saja yang macam Perasan. macam mana kalau apa ni, macam tidak terpukau dengan ikan tu. Macam tersedar. Dia tersedar kan, dia pergi tengok begini, makin dalam ni air. Woi, kamu mau pergi mana tu? Dia pergi panggil. Jadi yang lain ni kan masih lagi sibuk dengan mengambil ikan kan. Dia pergi teriak lagi, woi, balik. Jadi bila sudah tersedar dorang macam panik lah. So air tu sampai ke pinggang, geng. Uish, tinggi dah. Daripada cetek ni tu kan, sampai ke pinggang baru dorang perasan bahwa dorang sudah terbawa ke dalam. Dorang tak sedar pun. Tak sedar. Jadi mana yang masih lagi pegang baldi tu bawa lari sejaklah. Dorang lari. Yang satu ni yang ternampak tu kan ikut lari jugalah ke darat. Bila lari ke darat, dia nak nampak pun budak tu ada di situ. Bayangkanlah kalau kawan tu terus pergi, tidak sedar kan. Dorang sudah dikepung dengan air yang makin dalam, sampai ke pinggang, geng. Jadi itulah bila dorang lari tu kan. Jadi kami ni yang junior ni masih lagi bertanya, jadi dia adalah lauk kita. Orang sudah pucat-pucat. Yang ketakutan ni kan. Tapi bagus jugalah waktu tu yang kantin tu adalah lauk-lauk yang dia mau tutup sudah. Dia bagilah kami. Sebab kami dalam orang pantai timur tu, orang Tawau, Lahad Datu, Sandakan, adalah dalam 25 orang lelaki perempuan kan. Dibagilah kami makan percuma malam tu. Tapi kisahnya begitulah. Yelah. Aku bilang, ya Allah, rupanya inilah rezeki kita. Tapi memang selepas itu hampir 1 bulan ke 2 bulan dorang tidak pergi sana lagi. Tak pergi laut lah. Bagi dulu panjang masa tu kan. Sebab memang hampir semua bila mengkisahkan tu kan, dorang cuma ingat ikan macam pergi datang sama dorang. Semua dorang datang tinggal ambil je. Ambil. Itulah kisah dia. Biasanya kalau tempat-tempat macam tu ada penjaganya. Lepas tu selalu kalau saya dengar cerita macam ni, orang kata kalau pada pantai ni ada setengah pantai, dia macam setiap tahun dia akan ada macam makanan dia. Faham? Ada yang apalah korban. Ya betul kan? lah. Yalah. Kebanyakannya macam itulah kalau pada pantai ni. Itulah. Taulah kami ni bukannya orang asal situ. Yelah, tak tahu apa kan. Yang kami tahu, kami mau cari lauk untuk makan hujung bulan. Okey, kita punya misi adalah untuk tangkap ikan. Sebab sebelum ini kan okey saja. Jadi kali itu memang nasib tak berapa baik lah. So kadang-kadang kami dapat ikan tu boleh bertahan sampai seminggu. Banyak ikan kami dapat. Tapi survival skill dekat universiti tu lain macam sampai pergi orang pantai timur, terutamanya budak-budak daripada Tawau dengan Sempurna kan. Diorang yang banyak macam membantu kami cari tambah makanan. Itu sebab kalau kami ada kelebihan tu, ada allowance, okey kami belanja, makanlah apa-apa yang special sikit. Macam tu. Sampai hujung bulan kami minta dorang lah pula. Balas balik. So dorang pandai mencari makanan. Semua makanan ada tu banyak di laut. Kami ni ada yang pandai berenang, ada yang tak pandai berenang kan. Jadi begitulah macam adik-beradik. Kalau saya di universiti area pantai pun saya tak terfikir. Kalau katakan hujung bulan tak ada mana je pergi cari ikan. Tapi masa tu zaman kami permainan kan telefon masih lagi bukan ada telefon yang high smartphone apa semua tak ada lagi kan. Masa tu Nokia baling sama anjing pun masih lagi okey kan. Jatuh banyak kali pun tetap lagi masih lagi berfungsi kan. Jadi aktiviti kami kalau balik kampung panjat pokok, makan jambu di pokok tu terus makan jambu. Orang punya pokok tinggal kami okey berapa duit kau ada. Kalau ada 50 sen kami letaklah di pokok tu 50 sen. Bukti kami makan, halalkanlah. Kira belilah kan. Kira macam tu. Jadi bayangkanlah budak-budak yang pergi ke college itu adalah orang-orang yang begini. Yang boleh survive apa sejak pun dibagi makan. Tak ada duit pun boleh cari. Jangan mencuri. Begitu konsepnya. Kita lagi 2 cerita boleh?
Boleh. Ini pun cerita yang akak cerita sepanjang lagi ni Nicholas. masuk. Belum masuk yang senarai tadi kan. Belum lagi. Itu yang saya bilang. Bila sudah pergi satu tempat itu, jadi macam bercabang-cabang kisahnya. Nampak? Ini yang tadi yang akak cerita tadi tu, yang kita tak discuss di belakang kamera lagi yang dia nak cerita. Tapi yang saya mau kongsi ni yang sangat menyeramkan. Sebab ini betul-betul, ini kawan saya yang nampak lah. Okay, ini dekat mana kak? Okay, ini di hotel. Salah satu hotel di Sabah juga. Ini kawasan Kota Kinabalu. Okay. Okay, masa ni bukan lagi college, tetapi kami sudah kerja waktu tu. Biasanya saya terlibat sebagai pegawai urus setia lah, ketua urus setia kan. Jadi dalam setiap program tu kami akan memastikan kebajikan peserta tu. Jadi saya ada beberapa staff yang membantu saya lah. Jadi bila bertugas tu tiba-tiba ada yang demam, ada yang sakit kan. Jadi kami akan bagi Panadol. Kami akan carilah, pergi bilik dorang, ketuk bilik. Lepas tu tanya situasi dorang, perlu kamu pergi ke klinik, ke hospital. So itu antara tanggungjawab kami lah untuk jaga peserta punya. Jadi kursus 4 hari 3 malam di hotel yang sama. Hampir semua penjawat awam di dalam tu wajib untuk hadir itu kursus. Jadi semua dalam 97 orang staff. Ramai. Jadi urus setia ada dalam 5 orang. Saya yang mengetuai lah. Malam tu saya bawa kawan saya ni, Melda. Melda ni orang Lahad Datu. Jadi malam tu saya satu bilik juga dengan dia. Mel, kita kena tengok ni dorang ni yang sakit-sakit ni, ada beberapa senarai 8 orang sakit geng malam tu hari pertama baru. Aku bilang ada yang perlu Panadol, ada yang perlu ubat batuk. Kami sudah senarai lah. Maknanya sebelum kami pergi itu kami sudah tahu sakit dia dan kami beli ubat dan kami mau bagilah bagi satu-satu orang ni kan ikut kepada apa yang dia sakit. Jadi kami waktu tu di hotel ni berada di tengah-tengah bandar Kota Kinabalu, Bandaraya Kota Kinabalu. Kalau zaman tahun 2000, waktu itu adalah 2017 ke 2016. 2019. Waktu tu bukan, sekejap. Inilah masalah mau ingat tahun. Awal tahun 2000 lah. 2009, sorry. 2009. Hotel itu kalau dikategorikan terletak sebagai 3 ke 4 bintang. Cantik jugalah. Dia lebih daripada 11 tingkat. Tinggi. Besar lah juga. Besar. Dan sangat friendly kepada agensi kerajaan lah kalau buat program kan. Jadi setiap pegawai ini ada beberapa tingkat itu. Kami satu bilik 2 orang. Banyak bilik lah, 97 peserta. Yalah, ramai lah. Jadi kami mulakan tingkat 8. Tingkat 8 ni, bila kami pergi tingkat 8, pemandangan di kawasan laluan bilik itu cerah. Kami mau pergi tingkat 9. Tingkat 8 tu tempat tinggal kami. Kan? Kami mau pergi tingkat 9. Buka sejak lift, kabus. Laluan tu jadi kabus. Macam asap. Macam fogging macam tu. Macam fogging. Yes. Macam fogging. Daripada buka sejak lift tu. Tapi saya tidak tegur. Yang kawan saya ni pun rupanya dia pun sebenarnya ada dibukakan hijab. Dia lagi teruk. Dia diam saja. Mel, bilik berapa yang kita mau pergi ni duluan? Di tingkat 9 itu ada 5-6 bilik yang sakit. Waktu tu kami mau pergi ni adalah pukul 9.30 malam. Habis sudah program kan 9.30 malam. Sebab hari pertama sepatutnya habisnya itu pukul 10.30. Tapi disebabkan beberapa orang demam, so kita awal lah habis tamatkan hari itu 9.30 malam. Kak Dayang, kita pergi sini dulu lah, yang di ujung dulu. Sebab ini siapa punya nama, dia perlukan ini. Pergilah seorang-seorang sampai pergi yang di bahagian tengah.
tengah selepas 3 bilik kami pergi, tengah dia sudah stuck, dia ndak berjalan, kawan saya tu. Terus dia tunduk. Mel, kau okey Mel? Dia bilang turun kita. Dia tunduk. Turun kita, Kak Dayang. Jangan kau, ada lagi berapa orang lagi ni? Kita belum lagi, tengok dorang. Turun sajalah Kak. Dia macam ada 2 bilik lagi, baru belok kiri sudah lift. Jadi dia 1, 2 lift sini, yang crossing daripada lift tu ada 1 bilik lagi. Okey, 3 lah. Jadi Kak, turun sejak kita. Nanti sejak baru kita hantar. Dia punya suara lain sudah. Dia tunduk, dia nak mau tengok sudah ke depan. Jadi Mel, kau jangan begini bang Mel, aku bilang. Kita mau kasih settle nih. Berapa orang lagi nanti pengarah marah nih. Gitulah. Turun saja Kak, janganlah banyak cakap lagi. Turun saja. Terus dia pergi ke lift, dia tarik saya sejak nih. Saya tidak puas hati sudah nih. Kau ketua kah? Aku ketua nih. Dalam hati nih kan. Tiba-tiba suruh. Iya, suruh turun. Masuk lift. Masuk sejak lift, dia tekan banyak kali tu lift supaya buka. Laju. Laju. Lepas tu, sabar bah kau Mel. Bukan juga lari nih. Dia punya muka tu kan pucat sudah. Aku bilang, kau okey kan ni? Kalau nak ada Panadol nih. Begitu. Lepas tu dia nak mau cakap. Dia tunduk saja. Lepas tu dia nak mau cakap. Buka sejak lift itu, kelang kabut masuk, kelang kabut lagi, tekan, tutup. Pergi mana? Kami nak tengok lagi atas bawah. Kami pergi tingkat 9. Tingkat 9 ke tingkat apa ni? Tadi tingkat 9 kan kami pergi. Di ke bawah, tingkat 7. Tingkat 7. Lepas itu di tingkat 7 tu ada bilik urus setia. Kami lari pergi urus setia. Terus dia cakap, Kak Dayang, sudah masuk nih bilik kawan ni. Kak Dayang, kita tidur di sini sejak lah. Ambil barang kita tingkat 8, kita masuk sini. Dia bilang, kenapa lagi ni? Bagus-bagus ada sudah bilik. Sini 2 orang, saya 2 katil saja. Takkan kita mau tidur di lantai. Sini sajalah kita Kak, janganlah tanya lagi. Besok saja aku bagi tahu Kakak. Hai kau ni kan. Jadi mengangkat lagi kita beg. Pakaian saya Kak, ataupun bantal saya lah Kak. Apalagi mengangkatlah kami bantal sama selimut. Kau bayangkanlah, dari tingkat 8 mau masuk lift lagi, tingkat 8 pergi tingkat 7. Tapi di tingkat 8 dengan tingkat 7 tu terang. Dia punya laluan tu tidak macam kena fogging tu kan. Tidaklah juga rasa takut. Sekali besoknya dia pergi cerita. Rupanya masa yang kami mau sampai sudah dekat lift ada 3 bilikan. Satu perempuan, dia bilang. Perempuan tu panjang rambut dia, berdiri daripada start yang dinding lift itu. Kan ada dinding lift sebelah sini. Dia muncul sejak begini. Nak gila kau. Aku ternampak Astaga. Apa? Apa? Wudu. Raja jauh. Tak adalah bayangan juga tu. Jangan kau kacau Okay. Dia muncul sejak tepi bukan? Muncul sejak di jalan depan kami. Saya nak nampak. Si Melda yang nampak. Tembus dinding, geng. Dia bilang, Kak, tembus dinding Kak. Nasibnya aku nak pingsan Kak. Dia cakap begitu. Baru kakak ni nak mau lagi turun. Aku suruh turun saja. Kalau sudah saya cakap begitu kakak dengar saja. Saya terus terdiam. Rupanya kau nampak Mel. Gila weh. Tu dia cepat-cepat yang lari tu. Itu lagi dekat. Ya, tapi aku bilang nasib baik aku nak nampak. Kalau aku nampak nak tahu apa kejadian aku waktu tu. Dia betul-betul tunduk. Tapi start malam itu kami minta urus setia lelaki saja yang meronda. Aku sudah cakap cukup. Dah. Yang penting kita sudah buat itu kerja cukup. Malam kedua malam. Kenapa? Sekejap. Hush.
ni geng. Ha? Okey lah, tukarlah cerita. Sudah. Habis itu. Kau nak habiskan ke? Ni sudah habiskan cerita tadi kan? Habis. Hmm. Start dari situ kami blacklist terus tu hotel. Dia tak datang dah. Ada berapa tahun lah kami dah datang. Tapi bagus sebenarnya hotel tu. Cuma kami terkena waktu Yelah dia. waktu yang tak kena kan. Kalau diikut tempat tu okey, selesa, luas. Tapi sampai sekarang asal saya limpas saja ni tempat di kawasan tu, ni lah Bani yang membuatkan aku sikit keteguran yang begitu. Okey. Akan nak continue ke? Rehat dululah sebab Habiskan. Ke kita nak habiskan je? ada lagi. Ada lagi. Tapi rehat dulu lah. Okey. Okey, kita rehat dulu agak 5 minit Okey, kita jumpa lagi lepas ni. Ada sesuatu sikit. Kota Belud. Tadi ada orang komen kalau ada pengalaman lah nanti. Okey, Kota Belud Okey lah, kita cerita yang Kota Belud lah selepas ni. Okey, boleh. Alright. Kita jumpa lagi lepas ni. And rehat dulu. Okay, kita kembali lagi. Tadi ada sedikit masalah teknikal and sekarang ni kita buka lampu bagi terang benderang sikit. Sebenarnya dah lewat dah. Macam biasalah kita selalu shoot podcast ni lewat-lewat sebab kebanyakan guest kita bekerja kan. Itu je masa yang kita ada. InsyaAllah kalau ada studio sendiri nanti bolehlah kita panggil orang awal-awal sikit kan. So untuk cerita terakhir lah, untuk kita endkan kita punya kisah seram ni, kisah seram di Kota Belud based on request dekat kita punya live tadi. And Kak Dayang ada kisah di Kota Belud. Cerita pasal apa tu Kak? Okey, dia kawasan tu homestay. Family lah. Kami adik-beradik pergi sana kan. Tapi saya tidak terlibat. Waktu tu saya ada program dengan jabatan saya kerja. Jadi adik-beradik yang mengisahkan ni. Diorang ramai-ramai stay di homestay tu. Cantik kawasan homestay tu. Pergilah. Tempat tu memang 5 bintang lah. Dengan view dia di Kota Belud kan. Rampaian kan dia mana area tu. Tepi pantai. Jadi Alkisahnya itu sebelah petang itu bila diorang sudah masuk bilik masing-masing lah. Dia macam sebuah rumah bah. Kan. Tapi dekat-dekat. Jadi masing-masing lah sudah masuk bilik. Habis maghrib itu diorang heran sudah. Macam tak selesa ni. Macam tak sedap hati lah. Tempat tu ngam-ngam lagi. Aku punya ipar itu mengandung. Okey. Di Kota Belud ini salah satu yang orang cakap lah popular benda-benda tu adalah Bibi Kuasa 2. Okey, Bibi Kuasa 2. Bibi Kuasa 2. Ingat lagi kan? Orang Sabah mesti tahu kan? Bibi Kuasa 2. Saya dah tahu dah. Yang kepala tertanggal tu kan. Jadi kami panggil itu adalah Bibi Kuasa 2. Dorang mau masuk tidur sudah ni. Tapi satu orang pun, bayangkanlah dorang ni pergi trip tu lebih 20 orang bah. Dengan anak buah, dengan anak-anak masing-masing kan. Ada dalam 7-8 bilik disewa lah. Dengan abang ipar saya, kakak saya kan. Ramailah mama saya, adik-beradik semua. Saya jarang untuk berkumpul dengan dorang ni sebab gara-gara kerja kan. Tapi kejadian tu pada hujung minggu. Time cuti panjang sikit. Kasut memang simpan di luar kan. Kasut masing-masing lah. Tapi dorang tidak dapat tidur sebab ada yang cakar macam tu. Cakar dinding. Itu satu dinding. Lain lagi yang seakan-akan bergulik-gulik di atas bumbung. Macam bola. Macam bunyi-bunyi. Macam lompat-lompat di atas. Dia bukan lompat. Habis? Macam berjalan-jalan kan, bukan berjalan juga. Dia macam mana mau cakap, dia macam ada juntaian satu, something juntaian kan. Dia menghirit di atas tu. Tapi dia okay. gitu. Bunyi dia. Tapi bumbung lagi. Zing tu kan. Sampai ke subuh geng. Situasi tu dari satu rumah ke satu rumah. Jadi dorang tak dapat tidur malam tu. Besok paginya itu adik saya ni mencari dia punya kasut
kasut ini pakai tali. Kalau ikat kasut kan, sport shoes dia tu kan, dia pakai tali kasut. Dia heran kasutnya itu tahu di mana disimpan. Mana? Atas pagar. Macam mana kasut itu boleh pergi atas pagar? Tiba-tiba kat situ. Betul. Lepas itu semua kasut di luar rumah tu kan, yang bertali, diikat rapi. Kau buka kasut, Yelah, kan mesti dia tali dah tu terbuka. kan terburai. Ya. Ini bila dorang keluar semua, masing-masing ni keluar kan, semua dorang heran siapa yang mengikat tali kasut. Lepas tu ada lagi kasut di atas pagar. Bayangkan, jadi bila dorang bercerita duduk satu kali waktu sarapan pagi itu kan di luar lah. Kalau dorang stay di sana tu macam dua malam kah lagi. Korang pasti, saya nak berapa ingat, 1 malam kah 2 malam. Dorang keluar bercerita lah, dorang masing-masing punya pengalaman. Semua rupanya mengalami tak dapat tidur. Lepas itu kan bunyi di luar tu macam bising, kena cakar-cakar. Rupanya kawasan-kawasan itu adalah kawasan sama juga laluan. Kena lagi orang mengandung kan, paling disuka. Paling dia kacau lah. Yang mengandung tu ada kena apa-apa? Apa dia? Yang mengandung tu ada kena apa-apa ke personally? Dia punya perut tak seberapa selesa lah. Dia punya perut. Dan ini berlaku, ini kisah saya sendiri. Berlaku di kawasan Tenem. Itu di Kota Belud kan. Kawasan Tenem ni ramai orang murut. Jadi saya stay di rumah adik ipar saya. Adik ipar sebelah suami saya lah kan. Dia punya sepupu, tapi saya panggil dia ipar lah kan. Jadi rumah ni baru siap. Rupanya dalam rumah tu ada juga saya punya bini dia tu mengandung. Saya tidak tahu dia mengandung. Malam pertama tu kami tidur di ruang tamu. Saya heran, di ruang tamu tu bunyi ayam. Kau bayangkanlah pukul 2 pagi bunyi ayam. Tapi bunyi ayamnya lain macam. Sayup-sayup. Jadi saya heran, mustahil pula air pasang kalau bunyi ayam ni kan. Dekat-dekat subuh. Ini pukul 2, pukul 2.30. Wih, lama juga geng. Aku mau tahu apa sebenarnya benda tu. Lepas tu tingkap bunyi gitu. Saya punya anak lagi yang bungsu ni, memang dia ni hijabnya pun dibuka kan. Dia terbangun, pertama yang dia buat kan, mama, momo. Dia terus peluk saya, masuk dalam selimut. Saya bila sudah budak kecil, kita tahu hijabnya dibuka kan, apalagi mana saya dapat tidur. Jadi saya tunggulah sampai pukul berapa dia berbunyi ni, sampai sebelum subuh. Sebab kawasan perumahan tu sebelah kampung tu kawasan Islam. Jadi dengarlah azan sejak terus tiada bunyi itulah. Azan saya tiada bunyi. Jadi besok paginya itu saya selepas buat sarapan, saya tanya lah ipar saya ni, ada bibi kuasa 2 kah kawasan ni? Saya terus tersebut itu bah. Dia tengok saya semacam, kenapa kah? Tidak bah, saya kisahlah cerita. Kakak tahu kah sebenarnya kan kami masuk sejak rumah ni. Dia terus cerita. Rupanya dia sudah dapat gangguan. Jadi saya bilang di mana dia dia kacau di ruang dapur masa dia masak, orang bersiul. Dekat betul dia bilang. Sedangkan tidak ada orang di luar. Bersiul, lepas tu tingkap, kena cakar. Jadi yang keluarga yang dekat-dekat sebelum ni, keluarga saja yang berhampiran kan, nampak di atas bumbung warna merah macam api. Yelah, biasa bibi kuasa kan 2 dia tu punya berlegar. Jadi sudah, terus aku buat projek itu mencarilah pokok limau. Sebab pokok limau ni dia punya dahan tu tajam kan. Tu kelemahan dia lah. Kelemahan dia tu adalah dia takut benda-benda tajam. Itu sebab kalau di kampung-kampung, kalau di Sabah lah kan, saya kurang pasti kalau kawasan-kawasan lain. Saya heran dia akan tanam benda-benda pokok-pokok yang tajam-tajam keliling rumah. Mesti Dia ada. macam buat macam Pagar.
kadang-kadang pokok kertas. Rupanya pokok kertas ni kan dia punya dahan tu apa tajam tu. Betul. Jadi pokok kertas, apa-apalah yang tajam, Berduri, ya. pokok limau yang berduri kan. Jadi saya pergilah pergi cari rumah. Kebanyakan di sana tu rumah pangkat-pangkat mentua kan. Apalagi memotonglah kami ni dahan-dahan. Potong dahan-dahan tu letaklah di tingkap. Jadi malam kedua alhamdulillah tiada gangguan di tingkap. Tiada sudah cakar. Tapi rupanya di atas bumbung. Koina 3 hari 2 malam kami tinggal di kampung kan. Memang yang macam tak cukup tidur. Kami risau sebab dia punya lidah tu kan, yang kami apalah penceritaan orang, lidah dia bila masuk dia akan membuatkan badan kita biru-biru. Itu bibi kuasa 2. Kalau tidak, kadang-kadang yang orang mengandung itu keguguran. Itu antara dia lah. Jadi kami tidak boleh menyebut nama dia penuh. Jadi kalau yalah. bibi kuasa 2 itu simbolik lah. Kira macam benda tu tidak akan tahu dia diseru. Gitu. Itulah pengalaman. Okey Kak, rasanya itu je. Ni pun dah lewat dah ni. Kita pun dah lapar. So banyak lagi sebenarnya kisah-kisah seram daripada Sabah ni. Sebab dekat sana Kak Dayang pun cakap ada lebih daripada 200 etnik. Betul? Suku ke etnik? 200 lebih etnik. So setiap etnik tu ada cerita dia masing-masing. Ada jenis-jenis dia masing-masing. Gelaran-gelaran dia tu. Gelaran-gelaran dia apa semua kan. So kita berminat untuk akak sambung lagi, tapi dia akan datang lah. Bukan malam ni lah. Sebab besok saya sudah mau balik KK. Jadi pengalaman tadi tu pun okay. Lampu sudah on. InsyaAllah tak ada apa-apa. FIFA ke? Diorang tengah tengok bola. Sebab tu dia muncul. Baiklah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi untuk next episode. Kalau korang nak jadi guest, korang boleh DM dekat TikTok ataupun di IG. Bagi tahu korang location di mana. Kalau ada location untuk kita shoot, kita akan terus datang ke tempat korang, insyaAllah. Kalau korang berminat untuk menjadi guest lah. Rasanya itu je. Jangan lupa subscribe macam biasa. Tekan butang loceng tu. And kita jumpa lagi dalam next episode Seram Setempat. Bye-bye. Bye. Penduduk kampung Lubuk Mas di Cinderian, Perak diterpas pasang dan tiada sebarang unsur jenayah dikesan namun